Ulangan bab 8. Segala perintah yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini wajib kamu lakukan dengan setia, supaya kamu dapat hidup, bertambah ramai, dan dapat memasuki serta memiliki negeri yang telah Tuhan sumpah untuk memberikannya kepada nenek moyangmu. Ingatlah seluruh perjalanan yang kamu tempuh dalam pimpinan Tuhan Allahmu di gurun selama 40 tahun ini. Melalui semua itu, Dia bermaksud untuk merendahkan hatimu, menguji kamu, dan mengetahui apa yang ada dalam hatimu, sama ada kamu mahu berpegang teguh pada segala perintahnya atau tidak. Dia merendahkan hatimu, membiarkan kamu lapar, dan memberi kamu makan mana, yaitu makanan yang belum pernah dikenali, baik oleh kamu maupun oleh nenek moyangmu. Supaya kamu sadar bahwa manusia hidup bukan dengan roti sahaja, tetapi dengan setiap firman yang keluar daripada mulut Tuhan. Selama 40 tahun ini, pakaianmu tidak menjadi usang pada tubuhmu, dan kakimu pun tidak menjadi bengkak. Maka sedarilah dalam hatimu bahwa seperti seseorang yang mendidik anaknya, demikianlah Tuhan Allahmu mendidik kamu. Oleh sebab itu, peganglah dengan teguh pada segala perintah Tuhan Allahmu dengan cara tetap melangkah mengikut jalannya, serta takut kepadanya. Tuhan Allahmu sedang menghantar kamu ke negeri yang baik, yaitu negeri dengan aliran sungai, mata air, dan sumber air yang dalam, yang memancar di lembah-lembah serta di gunung-gunung. Negeri dengan gandum, barli, pokok anggur, pokok ara, dan pokok delima, negeri dengan minyak zaitun dan madu. Di negeri itu, kamu akan makan roti tanpa harus berjimat, dan kamu tidak akan kekurangan sesuatu pun. Batu batan di negeri itu juga mengandungi besi, dan daripada pergunungannya, kamu dapat menggali tembaga. Kamu akan makan sampai kenyang, dan kamu akan memuji Tuhan Allahmu atas negeri yang baik yang dikurniakannya kepadamu. Hati-hati, jangan sampai kamu lupa Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang teguh pada segala perintahnya, peraturannya, dan kanunnya yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini. Setelah kamu makan sampai kenyang, setelah kamu membina rumah-rumah yang baik dan tinggal di dalamnya, setelah bertambah banyak kawanan lembu dan kawanan dombamu, juga perak dan emas kamu, serta segala sesuatu yang kamu miliki, jangan sampai kamu menjadi takbur dan lupa Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari tempat perhambaan. Dialah yang memimpin kamu berjalan di gurun yang luas dan menakutkan, tempat ular berbisa dan kalajengking, dengan tanah yang kering kontang dan tidak berair. Dialah yang telah memancarkan air bagimu dari batu pejal yang keras, dan Dia jugalah yang telah memberi kamu makan mana di gurun, yaitu makanan yang belum pernah dikenal oleh nenek moyangmu. Maksud semua itu ialah untuk merendahkan hatimu serta menguji kamu, sehingga akhirnya membuahkan kebaikan bagimu. Jangan sampai kamu berkata dalam hatimu, kekuatan dan keperkasaan tangankulah yang membuat aku memiliki kekayaan ini. Sebaliknya, ingatlah Tuhan Allahmu, kerana Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan itu, demi meneguhkan perjanjian yang telah Dia sumpah kepada nenek moyangmu, seperti pada hari ini. Jika kamu benar-benar melupakan Tuhan Allahmu, lalu mengikuti tuhan-tuhan lain, beribadat kepada semua tuhan itu dan sujud menyembah kepadanya, maka pada hari ini aku mengingatkan kamu bahawa kamu pasti binasa. Sama seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, demikianlah kamu akan dibinasakan, kerana kamu tidak mahu mematuhi Tuhan Allahmu. Ulangan bab 9. Dengarlah wahai Israel, pada hari ini kamu akan menyeberangi sungai Yordan,
untuk memasuki dan menduduki wilayah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, dengan kota-kota yang besar dan kubu-kubu yang mencapai langit. Orang di situ, yaitu Bani Enak, seperti kamu ketahui, ramai bilangannya dan tinggi. Malah kamu mendengar tentang mereka. Siapakah yang mampu bertahan di hadapan Bani Enak? Tetapi ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang akan maju di hadapanmu seperti api yang menghanguskan. Dia akan membinasakan kalangan itu dan akan menaklukkan mereka di hadapanmu. Dengan demikian, kamu dapat mengusir dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Setelah Tuhan Allahmu mengusir mereka dari hadapanmu, janganlah kamu berkata demikian dalam hatimu, kerana kesalihanku itu, maka Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal, kerana kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan mengusir mereka dari hadapanmu. Bukan kesalihan atau ketulusan hatimu yang membuat kamu dapat masuk dan menduduki negeri mereka, melainkan kerana kefasikan bangsa-bangsa itulah, maka Tuhan Allahmu mengusir mereka dari hadapanmu, demi menepati janji yang diikrarkan Tuhan atas sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh sebab itu, ketahuilah bahwa bukan kerana kesalihanmu, maka Tuhan Allahmu mengurniakan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya, engkau memang bangsa yang keras kepala. Ingatlah dan jangan lupa bagaimana engkau membuat Tuhan Allahmu murka di gurun. Sejak engkau keluar dari Mesir sampai tiba di tempat ini, kamu terus menderhaka terhadap Tuhan. Di Horeb kamu membuat Tuhan murka, hingga begitu marah Dia terhadapmu dan hendak memusnahkan kamu. Setelah aku naik ke gunung untuk menerima loh-loh batu, yaitu loh-loh berisi perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu, aku tinggal di gunung itu 40 hari 40 malam lamanya. Roti tidak kumakan dan air tidak kuminum. Kemudian Tuhan menyerahkan kepadaku 2 loh batu yang ditulis oleh tangan Allah sendiri. Pada kedua-dua loh batu itu tertulis segala firman yang disampaikan Tuhan kepadamu di gunung itu dari tengah-tengah api, pada hari kamu berkumpul. Selepas 40 hari 40 malam, Tuhan menyerahkan kepadaku kedua-dua loh batu itu, yaitu loh-loh perjanjian. Kemudian Tuhan berfirman kepadaku, "Bangkitlah dan turunlah dengan segera dari sini, kerana bangsamu yang kau pimpin keluar dari Mesir itu telah berbuat kemungkaran. Begitu cepatnya mereka menyimpang daripada jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah menempa sebuah patung daripada logam tuangan." Tuhan berfirman pula kepadaku, "Aku telah melihat bangsa ini. Sesungguhnya mereka memang bangsa yang keras kepala. Usah halang aku akan memusnahkan mereka dan menghapuskan nama mereka dari kolong langit. Tetapi engkau akan kubuat menjadi sebuah bangsa yang lebih kuat dan lebih besar daripada mereka." Setelah itu, aku berpaling lalu turun dari gunung yang masih menyala-nyala itu, dengan kedua-dua loh perjanjian di kedua-dua tanganku. Kemudian aku menyaksikan bahwa kamu telah berdosa terhadap Tuhan Allahmu. Kamu membuat bagi dirimu sebuah arca anak lembu tuangan. Begitu cepatnya kamu menyimpang daripada jalan yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Maka ku genggam kedua-dua loh itu, ku hempaskan daripada kedua-dua tanganku, dan ku pecahkan di hadapan matamu. Setelah itu, aku bersujud di hadapan Tuhan seperti sebelumnya, 40 hari 40 malam lamanya. Roti tidak kumakan dan air tidak kuminum, kerana segala dosa yang telah kamu lakukan. Kamu telah melakukan perkara yang jahat di mata Tuhan, sehingga kamu membangkitkan kemurkaannya. Aku takut kerana Tuhan begitu murka dan marah terhadap kamu, sehingga Dia hendak memusnahkan kamu. Namun demikian,
Kali itu pun Tuhan berkenan mendengar aku. Tuhan pun sangat murka terhadap Harun, sehingga dia hendak membinasakannya. Maka pada waktu itu, aku berdoa untuk Harun juga. Kemudian ku ambil hasil perbuatanmu yang penuh dosa, yaitu arca anak lembu tuangan itu. Lalu ku bakar habis, ku tumbuk dan ku giling betul-betul sampai halus seperti debu. Setelah itu, ku campakkan debu itu ke sungai yang mengalir turun dari gunung. Demikian jugalah di Tabera, di Masa, dan di Kibrot-Taawa. Kamu membuat Tuhan murka. Pada waktu Tuhan menyuruh kamu pergi dari Kades Barnea dengan berfirman, majulah dan dudukilah negeri yang telah kukurniakan kepadamu itu. Kamu menderhaka terhadap firman Tuhan Allahmu. Kamu tidak percaya kepadanya dan tidak mahu mematuhinya. Kamu telah menderhaka terhadap Tuhan sejak aku mengenal kamu. Maka bersujudlah aku di hadapan Tuhan. 40 hari, 40 malam lamanya aku bersujud, kerana Tuhan telah berfirman, hendak memusnahkan kamu. Aku berdoa kepada Tuhan demikian, ya Tuhan Allah, janganlah musnahkan umatmu dan harta pusakamu yang kau bebaskan dengan kebesaranmu dan yang kau bawa keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Ingatlah hamba-hambamu, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Janganlah kau perhatikan kekerasan hati bangsa ini, juga kefasikan dan dosa mereka. Jangan sampai negeri dari mana kau bawa kami keluar berkata, kerana Tuhan tidak sanggup membawa mereka masuk ke negeri yang dijanjikannya kepada mereka, dan kerana kebenciannya terhadap mereka, Dia membawa mereka keluar, lalu membunuh mereka di gurun. Mereka ialah umatmu dan harta pusakamu, yang kau bawa keluar dengan kekuatanmu yang besar dan lenganmu yang terhulur. Ulangan bab 10. Pada waktu itu Tuhan berfirman kepadaku, pahatlah 2 keping loh batu seperti yang pertama itu, dan naiklah ke gunung menemui aku. Buatlah juga sebuah tabut daripada kayu. Aku akan menuliskan pada loh-loh itu firman yang ada pada loh-loh pertama, yang telah kau pecahkan itu. Setelah itu, letaklah loh-loh itu di dalam tabut. Maka aku membuat sebuah tabut daripada kayu akasia dan memahat 2 buah loh batu seperti yang mula-mula. Kemudian aku naik ke gunung dengan kedua-dua loh itu di tanganku. Lalu Tuhan menulis semula pada loh-loh itu 10 perintah, seperti tulisan mula-mula, yang telah disampaikannya kepadamu di gunung dari tengah-tengah api pada hari kamu berkumpul. Setelah itu, Tuhan menyerahkannya kepadaku. Aku pun berpaling dan turun dari gunung. Lalu kuletak loh-loh itu dalam tabut yang telah kubuat. Disitulah kedua-dua loh batu itu tersimpan, seperti yang diperintahkan Tuhan. Orang Israel pun berangkat dari Berot Bene Yakan ke Mosera. Di sanalah Harun meninggal dan dimakamkan. Maka Eleazar, anaknya, menggantikannya sebagai imam. Dari sana mereka berangkat ke Gudgod, lalu dari Gudgod ke Yotbata, sebuah daerah yang bersungai-sungai. Pada waktu itu, Tuhan mengkhususkan suku Lewi untuk mengusung tabut perjanjian Tuhan. Selain itu, mereka juga bertugas untuk menyelenggarakan ibadat di hadapan Tuhan, serta menyampaikan berkat atas namanya, sampai pada hari ini. Oleh sebab itu, orang Lewi tidak mendapat bahagian atau harta pusaka, seperti halnya dengan para saudara mereka. Tuhan sendirilah yang menjadi harta pusaka mereka, seperti yang difirmankan Tuhan Allahmu kepada mereka. Kemudian aku tinggal di gunung itu seperti sebelumnya, 40 hari 40 malam lamanya. Kali itu pun Tuhan berkenan mendengar aku, sehingga Tuhan tidak memusnahkan engkau. Lalu firman Tuhan kepadaku, bersiaplah, pimpinlah bangsa itu, supaya mereka dapat memasuki serta menduduki negeri yang telah aku sumpah untuk memberikan kepada nenek moyang mereka.
Sekarang, wahai orang Israel, apakah yang dituntut Tuhan Allahmu daripada dirimu? Tidak lain daripada takut kepada Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalannya, mengasihinya, beribadat kepada Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu dan dengan sepenuh jiwamu, serta berpegang teguh pada segala perintah Tuhan dan segala kanunnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu yang empunya langit, bahkan langit di atas segala langit, juga bumi dengan segala isinya. Meskipun begitu, kepada nenek moyangmu lah Tuhan terpaut sehingga Dia mengasihi mereka dan memilih kamu, yaitu keturunan mereka, daripada segala bangsa seperti yang terjadi pada hari ini. Oleh sebab itu, sunatlah hatimu dan jangan lagi keras kepala. Tuhan Allahmu sememangnya Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, perkasa dan tersangat hebat, yang tidak memilih kasih serta tidak menerima sogokan. Dia membela hak anak yatim dan balu. Dia mengasihi kaum pendatang dan memberikan kepada mereka makanan serta pakaian. Oleh sebab itu, hendaklah kamu mengasihi kaum pendatang, kerana kamu pun pernah menjadi pendatang di tanah Mesir. Takutlah kepada Tuhan Allahmu dan beribadatlah kepadanya. Berpautlah kepadanya dan bersumpahlah demi namanya. Dialah pokok puji-pujian kamu dan dialah Allahmu, yang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan teramat hebat bagimu, seperti yang telah kau lihat dengan matamu. Ketika nenek moyangmu pergi ke Mesir, jumlah mereka 70 jiwa. Tetapi sekarang Tuhan Allahmu telah menjadikan kamu sebanyak bintang-bintang di langit.